Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah panjangkan umur kita, Allah sihatkan tubuh badan kita, Allah mempertemukan kita pada siri yang ke-10 ini, iaitu tadarus interaktif bersama saudara muslim anjuran Perkim Kebangsaan. Oleh itu, marilah kita sama-sama menadah tangan memohon keberkatan daripada Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah tuan-tuan, seperti biasa kita akan membaca Al-Quran seorang demi seorang. Pada mulanya kita akan baca ramai-ramai dan kita akan bertadabbur dan kita akan baca seorang demi seorang. Alhamdulillah, kita bersyukur daripada siri yang pertama sampailah ke siri yang ke-10 ini. Alhamdulillah, ya, saya sebagai tenaga pengajar mengucapkan jutaan terima kasih kepada anda yang ada komitmen bersungguh-sungguh, ya, daripada awalnya banyak yang kesilapan sana, kesilapan sini. Sekarang ini kita ada sedikit perubahan, ya, insya-Allah bila mana kita istiqamah dalam membaca, Allah akan bantu kita. Yang pentingnya, ya, akak-akak dan abang-abang ni, pentingnya ada istiqamah dan ada keazaman. Ya Allah, aku nak menguasai bacaan ini. Insya-Allah Allah akan bantu. Kalau kita asyik duduk insya-Allah tak ada perti atau tidak ada membaca, tak ada latihan, sampai ketua lah, ya, memang takkan pandai lah, ya. Insya-Allah bila ada kesembuhan dia, insya-Allah kita mampu untuk menguasai apa pun dalam hidup, sama ada Quran ke, pekerjaan ke, apa pun. Bila mana ada kesembuhan, Allah akan bantu kita, insya-Allah, ya, insya-Allah. So seterusnya kita akan baca kali ini pada siri ke-10 ini surah Al-Takatsur. Ya, insya-Allah kita akan baca bersama-sama surah At-Takatsur. Insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. La tarawunnal jahim. La tarawunnal jahim. Thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma la tus'alunna
tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Alhamdulillah, kita telah menguasai bacaan. Kita telah baca sama-sama. InsyaAllah, ya, maksud At-Takatsur, ya, surah ini dinamakan At-Takatsur, iaitu bermegah-megah. InsyaAllah kita tengok sedikit tentang asbab nuzulnya. Semuanya sudah maklum. Setiap surah ataupun ayat yang Allah turunkannya mesti ada sebabnya. InsyaAllah kita tengok sedikit tentang asbab nuzulnya, iaitu kalau kita tengok daripada Ibnu Hatim telah meriwayatkan daripada Ibnu Buraidah berkaitan dengan ayat ini, maksudnya bermegah-megah, menunjukkan kelebihan, sering melalaikan kamu, iaitu surah ayat Takatsur ayat 1. Katanya surah ini diturunkan sempena dua kabilah dari kabilah orang-orang Ansar, iaitu Bani Harithah dan Bani Harth. Keduanya kabilah ini saling menyombongkan diri di antara satu sama lain dengan kekayaan yang mereka miliki serta keturunan mereka, dan saling bertanya-tanya di antara satu sama lain, apakah kalian semua mempunyai pahlawan segagah dan secekap sipulan? Mereka menyombongkan diri pula dengan kedudukan dan kekayaan orang yang masih hidup. Malahan mereka juga bermegah-megah dengan pahlawan yang telah gugur dengan menunjukkan tanah perkuburan mereka. Allahu Akbar. Dan maka Allah pun turunkan ayat yang bermaksud bermegah-megah, menunjuk kelebihan, sering melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Allahu Akbar. Ia adalah sebagai teguran kepada orang-orang yang hidup bermegah-megah sehingga mereka lalai untuk melakukan ibadah kepada Allah. Inilah Tuhan, ya, sahabat-sahabat dikasihi oleh Allah, kita pun sama juga. Bila mana kita berkedudukan, bila mana kita sentiasa sibuk dengan duniawi, sibuk dengan kerja, sibuk dengan kepangkatan yang kita ada, maka kita dalam keadaan kita sedar atau tak sedar, kita ada perasaan, ya, perasaan meninggi diri, perasaan ujub, dan kita sampai kita lupa, kan, nak kejar sesuatu itu sampai kita lupa tentang akhirat. Hati-hatilah wahai sahabat-sahabat, sebab apa? Kita ini akan sentiasa digoda oleh pujukan nafsu, pujukan syaitan dan sebagainya. Oleh itu hati-hati, ya, hati-hatilah dengan pujukan-pujukan tersebut. Jangan sampai kita lupa atau lalai dengan persiapan kita untuk bertemu dengan Allah. Oleh itu tuan-tuan, apa yang kita boleh ambil dari pengajaran surah ini, pertamanya Allah SWT mencela golongan yang disibukkan dengan kenikmatan dunia dan berbangga-bangga dengan harta yang banyak dan anak pinak sehingga lupa mentaati perintah Allah. Allahu Akbar. Hati-hati wahai sahabat, ya, bila mana Allah berikan nikmat kekayaan, Allahu Akbar, tak ada salahnya bila mana kita memiliki nikmat kekayaan, sepatutnya kita berkongsi nikmat tersebut kepada sahabat-sahabat yang lain. Namun disebabkan sombong dan disebabkan ujub kita, dan dengan sifat bakhilnya, kita akan bangga dengan nikmat yang kita ada. Hati-hati. Inilah tipu daya yang sementara ini. Hati-hati wahai sahabat-sahabatku sekalian. Yang kedua, menziarahi kubur adalah ubat yang paling mujarab bagi melunakkan hati, kerana amalan ini mengingatkan kita tentang kematian. Allahu Akbar. Kalau boleh, selalulah ziarah ke kubur. Ziarah kubur itu untuk apa wahai sahabat? Untuk mengingat suatu hari nanti aku akan masuk. Aku menunggu giliran. Sampai masa kita akan masuk. Ya, dengan menziarahi kubur itu, insya-Allah akan buanglah sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang tak elok. Tapi yang jadi masalahnya, jangan pergi kubur buat benda-benda yang dilarang.
Hati-hati. Ya, adalah ni banyak sangat amalan-amalan khurafat. Pergi kubur minta nombor, pergi kubur macam-macam lah kita buat. Hati-hati wahai sahabat. Hati-hati, jangan tersalah buat benda yang tak elok. Dan seterusnya, apa yang kita boleh ambil pengajaran, Allah SWT memberi ancaman berulang-ulang bahawa betapa benarnya azab kubur dan hari akhirat itu. Mereka yang tidak mempedulikan ancaman Allah ini akan menyesal dan menanggung duka nestapa yang amat berat. Okey, nak ceritanya, Allah sentiasa berulang dalam Quran. Allah sebut tentang azab kubur, azab akhirat, balasan kepada orang yang tidak mentaati perintah Allah. Allah sentiasa berulang. Kalau kita tidak mengambil berat, ya, kita akan menyesal di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Hati-hati wahai sahabat. Yang terakhir sekali yang boleh kita ambil, manusia akan disoal siasat tentang segala nikmat dunia yang diperolehi dan segala punca pendapatan dan perbelanjaan akan ditanya. Allahu Akbar. Awesome. Allah akan tanya kita, dari mana kita mencari rezeki ini, bagaimana rezeki ini dihabiskan. Hati-hati. Ya, hati-hati. Sebab apa? Bila mana kita tamak, kan, kita kedekut nak memberikan harta itu kepada orang lain. Sedangkan dalam Islam ajar banyakkan memberi. Bila mana kita banyak memberi, akan buanglah sifat-sifat kedekut, sifat-sifat mazmumah yang ada dalam diri kita. InsyaAllah wahai sahabat-sahabat, harapnya sedikit sebanyak surah ini akan sentiasa memberi peringatan kepada kita. Berhati-hati dengan tindak tanduk kita yang sementara. Kita ni hidup sementara. Anytime kita akan bertemu dengan Allah. Begitu juga dengan kita semualah. Ya, bukannya kamu saja. Kita kena berwaspada dengan tindak tanduk kita di atas muka bumi ini. Sebab kita akan diadili oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah tuan-tuan, kali ini kita akan pergi yang step terusnya, baca seorang demi seorang. Kita mula dengan sahabat kita Awsam. InsyaAllah Asam, kita baca sama-sama. Saya boleh dulu, lepas tu Awsam ikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Masya Allah. Nampak kan? Ada sedikit demi sedikit peningkatannya. Hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Masya Allah. Terima kasih sahabat kita Awsam. Alhamdulillah, bersyukur sangat-sangat. Seterusnya sahabat kita Nur Isma. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla sawfa ta'lamun. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Alhamdulillah. Seterusnya sahabat kita Abdul A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Masya Allah. Seterusnya,
latarawunnal jahim. Latarakunnal jahim. Masya Allah. Seterusnya kita minta Puan Roseanne. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Masya Allah. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Alhamdulillah tuan-tuan. Alhamdulillah, bersyukur. Memang ada di antara kita kelemahan di segi sebutan hurufnya. Mungkin tak sempurna sebutannya ain, waw, benda tu ialah kita ni bukannya lahir sebagai Pak Arab, lahir sebagai orang. Ya, kita pun belajar dalam usia yang lewat. Masya Allah. Mungkin dengan adanya program-program tadarus, program membaca Al-Quran, tahsin Al-Quran, insya-Allah yang benda ni kita dapat atasi. Mungkin bukan sekarang, insya-Allah mungkin ambil sedikit masa, at least kita dah tahu di mana kelemahan kita. Huruf ainnya, huruf wawnya dan sebagainya. Insya-Allah, sebab kita ni pelbagai negara, pelbagai logat, lidah pun tak sama. Kan? InsyaAllah dengan adanya tarbiyah demi tarbiyah, kita mampu untuk memperbaiki kesilapan kita. InsyaAllah apa pun kita bersyukur kepada Allah SWT, kita boleh membaca. Jangan give up. Saya pesan setiap kali kita bertemu, pesanan saya, jangan putus asa, teruskan. Ya, insyaAllah Allah akan bantu kita. Ya, kita nak boleh baca Quran. InsyaAllah saya rasa sampai sini dulu. InsyaAllah kita bertemu pada siri-siri yang akan datang. Ya, nasihat saya kepada sahabat-sahabatku sekalian, bersungguh-sungguhlah dalam mempelajari ilmu Al-Quran ini. InsyaAllah. So kita sudahi dengan suratul As dan tasbih kifarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.